Untuk malam ni kita dah sampai ke sesi yang ke-11 insya-Allah. So sesi yang semalam, kemarin, sesi yang lepas kita dah cover surah An-Nasr, dan hari ni insya-Allah kita akan pergi kepada surah Al-Kafirun, surah Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Terjemahannya, katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kau sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku bukanlah penyembah apa yang kau sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Bagi kamu agama kamu, dan bagiku agamaku. Sadaqallahul azim. Itu adalah terjemahan. Okey, surah ni surah yang insya-Allah kita amat familiar lah, antara surah yang biasa dibaca. So persoalan besar dekat sini lah kan? Persoalan besar dekat sini, apa mesej surah ni sebenarnya, especially untuk kita lah, especially untuk kita. Ada yang pernah dengar ke apa-apa yang dikaitkan dengan sebagai pengajaran surah ini? Ada pernah dengar kat mana-mana ke apa-apa ke? Kalau berdasarkan kisah yang ingat kan, tentang apa tu, yang musyrik Mekah dia cakap kalau Nabi Muhammad sembah sekali agama dia akan sembah sekali agama beliau. Itu turunlah ayat ni, tak silap lah. Okey, itu adalah dia punya, kita boleh kata asbab nuzul kan, asbab nuzul ataupun latar belakang dan sebab kenapa turun surah ni. So kalau kita ingat balik, yang kita kata bila kita tadabbur tu, first nak faham ayat tu cakap apa, kita dah tengok maksud dia. But of course surah macam ni bila yang surah yang amat berkait dengan konteks yang amat tertentu, spesifik, dari spesifik cerita kat situ. Sebelum kita boleh pergi kepada persoalan yang kedua, apa kaitan dengan kita kan, kalau kita ingat soalan, tiga soalan tu, first apa maksud ayat-ayat tu, kedua so what, apa kaitan dengan kita, dan ketiga so kita nak kena buat apa. So sebelum kita boleh sampai kepada apa kaitan dengan kita, so dia terpaksa tahulah backgroundnya apa, otherwise susah kita nak relate. So tadi dah dikongsikan itu background kisah dia. So kalau kita nak tanya so what, apa, so bila kita baca ayatnya begitu, latar belakangnya begitu, so apa yang kita boleh ambil? Ada apa terfikir apa? Maksudnya kalau betul kita memegang Islam tu, so kita patutnya tumpukan segala fokus dengan tetapan jadi pada agama tu, bukan kita lompat-lompat agama lain macam tu. Kalau betul kita betul-betul tekan atau pegang agama, Maknanya kita dengan Islam tu akan tetap dengan Islam lah, macam tu. Okey. Satu persoalan, tak tahu pernah dengar tak soalan ni, kalau bila tema ni dia ada satu persoalan yang timbul. So based on ayat ni, perlu berdakwah tak? Kalau kita baca ayat surah ni, based on kita memahami ayat ni, so kita kena berdakwah ke tak payah? Perlu. Okey, menarik. Tapi bukankah ayat tu kata untuk dia orang, agama dia orang, so biar je lah ke macam mana? Kalau biasa antara bos sebelum ni, kita kan nak kena sebarkan Islam kepada semua orang. Alright, okay, menarik. So surah yang sebelum ni kita dah clear kan. Cumanya jadi macam mana konteks yang lakum dinukum tu kan, lakum dinukum bagi kau agama kau. So macam mana pula, macam mana nak, what's the proper context ataupun konteksnya apa? Kalau apa yang nak faham, macam mungkinlah time tu mungkin Nabi Muhammad SAW dah cuba sedaya upaya untuk berdakwah kepada mereka, tapi diorang masih tolak, diorang masih tak nak terima. So Nabi hanya cakap, okay, untuk kau agama kau atau aku agama aku. InsyaAllah. Okay.
Nah, bagi yang baru join, kita sedang tadabbur surah Al-Kafirun, surah Al-Kafirun, dan ada satu persoalan lah dia bawa kan. Satu, faham tak ayat tu, tadi kita bincang. Keduanya, ada beberapa persoalan yang terkait dengan surah ni lah. Sebab salah satu persoalan yang kalau ada orang timbulkan, tak tahu pernah dengar ke tak, tapi ada orang timbulkan. Sebab just baca ayat tu kan, untuk agama aku, lakum dinukum waliyadin, contohnya kan, untuk engkau agama engkau, untuk aku agama aku. So kalau ayat je gitu, so maksudnya biar je lah kan. Siapa, kalau yang Islam, Islam lah. Orang bukan Islam lah. Agama dia orang, agama kita kan. Ada orang kata begitu. So perlu ke tak? Dan tadi ada jawapan macam, tapi sebab kita tengok surah yang sebelum ni, surah An-Nasr, agak clear cut lah kena berdakwah tu. So macam mana nak put ayat lakum dinukum waliyadin tu kat mana kan? Maksudnya on one hand ada ayat, ada surah yang memang clear cut kena sebar Islam, kita nak orang masuk Islam berbondong-bondong kan, surah An-Nasr. Surah ni pula dia kata macam tak apa, untuk kau agama kau. So contradict tak? Ataupun macam mana? Yang lain yang baru masuk, kalau just based on apa yang familiar dengan surah ni, ada yang berpandangan apa-apa ke terhadap soalan tu? Aku tak sempat nak catch up begini apa tengah bincang apa ni. Ana pun tak berapa nak disangat. Alright. Now, satu lagi ialah kalau kita kata apakah action Nabi sallallahu alaihi wasallam. Now, lepas ayat ni turun, walaupun ayat tu kata lakum dinukum waliyadin kan, ataupun hanya untuk lakum dinukum, untuk kamu agama kamu, untuk aku agama aku. Lepas ayat ni turun, Nabi terus berdakwah ke Nabi stop berdakwah? Ya, tak dengar. Berdakwah. Right. Bila Nabi berdakwah, adakah message dia kata sepatutnya korang kena masuk Islam? Betul tak? Itu maksud dakwah kan? Kita kata Islam ni untuk korang juga, korang kena masuk Islam. Ke dakwah tu cerita benda lain? Boleh terima kata dakwah tu maksudnya directly kata Islam ni, banyak anda semua sepatutnya masuk Islam juga. Betul kan? Kalau kita itu dakwah, macam mana kita nak faham dengan ayat tadi? Sebab ayat tadi bukan cerita apa yang Nabi buat. Ayat tadi ialah arahan Allah kan. Kalau kita tengok ayat awal tu, kul ya ayyuhal kafirun, maknanya kul tu sampai habis lah. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, sampai habis tu dia kata-kata yang diarah untuk kata maknanya Allah kata kul, lepas tu terus sampai habis kan. Lakum dinukum waliyadin tu pun termasuk dalam arahan kul tu lah. Katakan kat dia orang, untuk engkau agama kau, untuk aku agama aku. Tapi bila kemudian kalau kita kata Nabi terus berdakwah, yang dia kata ialah Islam ni untuk semua, termasuk untuk anda, dan anda sepatutnya masuk Islam. So kalau orang tanya, so adakah Nabi menyalahi ayat tu? Ya ke? Tak ke? Macam mana nak faham ke? Ke soalan terlalu menguji minda ke? Maaf Ana pun tak sure Ustaz. Tak sure. Akil cakap apa tadi? Tak dengar. Ana pun tak sure juga. Kemungkinan Amal Razi mesti tahu ni. Pas kepada Amal pula. Amal ada komen? Saya tak pasti sangat nak jawab macam mana. Kurang je. Okay. Alright. Now, tapi of course kita for sure kita yakin Nabi Muhammad SAW takkan pernah menyalahi Al-Quran, betul tak? Sedangkan digambarkan akhlaknya tu adalah Quran, betul tak? So soalan kat sini adalah macam mana kita nak faham ayat tadi tu dengan apa yang Nabi Muhammad SAW buat. So dekat situlah datang konteks tu penting konteks. Ayat ni cakap pasal apa sebenarnya? Dan konteksnya apa kalau biasa tengok gambar ni tahu kan, maksudnya ada orang biasa orang buat analogi tu kan, ni gajah ni kan, so, dia cerita gajah kat orang buta kan. So orang buta cakap dengan orang buta pasal gajah, dan dia cerita pengalaman dia sebab dia pegang kaki ke pegang telinga. So dia ceritalah gajah ni macam pokok ke, macam benda yang lembik ke, ataupun apa-apa lah kan. So maksudnya itu tak nampak keseluruhan konteks Now konteksnya apa? Okay, tadi sebenarnya Farouk dah sebut sebenarnya kenapa ayat ni turun Yang lain tahu ke
Sebab rasanya dia masuk selepas tu. Tahu ke kenapa? Macam mana ayat surah Al-Kafirun itu turun? Atas cerita apa? Familiar ke? Tak pernah dengar? Kepada Akil dengan Ammar lah. Sebab Farouk dah cerita actually. Ayat ni turun masa bila dan kenapa kan. Tu konteks je lah. Tapi nak tahu perlu ulang ke dah biasa dengar cerita tu? Tahu cerita apa? Tak familiar. Okay. So in short, sebenarnya cerita masa Mekah cerita masa Mekah. Nabi SAW bila dia mula berdakwah, of course kita tahu lah mula-mula dia berdakwah secara tersembunyi, tak ada cabaran apa-apalah. Kemudiannya bila Nabi SAW disuruh untuk berdakwah secara terbuka, dan ketika itulah maknanya tersebar secara jelas bahawa Nabi Muhammad SAW bawa agama baru bagi dia orang agama barulah. Dan berbagai fasa yang berlaku kan, sebab fasa yang awal tu macam just ridicule ni dah gila dan sebagainya. Tetapi kita tengok cabaran tu makin escalate ni maksudnya makin tinggi, sebab still ada orang yang masuk Islam sampai akhirnya dia orang guna kekerasan. Bilal diseksa, keluarga Yasir diseksa kan, Ammar bin Yasir diseksa, Sumayyah diseksa, tak makan juga. Dan dia dah towards kemudian tu dah datang, maknanya dia orang dah mati kutu lah, nak macam mana nak stop benda ni kan? Dan datanglah offer kompromi kan. So datanglah tawaran kompromi kepada Nabi Muhammad SAW. Komprominya apa? Kompromi sebab dia ada beberapa fasa lah. Ada salah satu offer tu yang dia tanya kepada Nabi Muhammad SAW, kau nak apa sebenarnya kan? Kau nak kuasa ke sebenarnya buat benda ni kan? Nak kuasa, kita orang jadi kau ketua. Kalau nak harta, kita kumpul semua harta bagi kau kan. Kalau kau nak wanita yang cantik, kita cari wanita yang paling kau nak, kita bagi kat kau. Itu satu cerita dalam konteks nak as long as Nabi Muhammad SAW berhenti berdakwah, kita boleh bagi apa yang kau nak. Itu satu. Nabi kata tak ada kan. Nabi kata apa? Yang ayat famous tu, kalau matahari dia letakkan di tangan kanan, bulan di tangan kiri macam tu kan, aku takkan berhenti basically. Kamu call. Salah satu offer lagi ialah offer kompromi ni. Komprominya apa? Okey, tak apalah, kau nak orang ikut juga agama kau ni kan. Okey, tak apa. So kita gila-gila lah kan. Kita gila-gila, win-win lah kalau orang katakan, win-win situation. Okey, setahun ikut semua orang, kita ajak semua orang ikut cara kau, macam yang apa yang ajaran Nabi SAW. Lepas tu gila-gila lah, setahun ikut cara yang kita yang biasa ni lah kan, dengan berhala semua tu. Lepas tu kita gila kan, win-win. Masing-masing kan dapat juga amalan masing-masing diteruskan. So itu offer dia, offer kompromi. Maknanya berkompromi tu maksudnya okeylah kan. Sebab tadi semua benda tak makan kan. Termasuklah kau berhenti, kita bagi harta, kita bagi apa pun tak nak berhenti juga. Okeylah kan. Nak kau nak ke orang lain, nak Nabi Muhammad SAW, maknanya pada dia orang macam Nabi nak orang ikut juga apa ajaran dia, tak apalah kan. Kita bagi can, ikut kau tapi gila-gila kan. Setahun. Itu offer kompromi dan kat situlah datang ayat ini. So bila kita tengok ayat ini dalam konteks tu, dia baru clear ayat ni cakap apa kan. Bila Allah sebut Kul ya ayyuhal kafirun, katakanlah kat dia orang. So ayat ni bukan ayat umum bukan Allah mengajar kepada kita bila jumpa orang kafir je cakap benda ni, bukan. Bila datang offer macam tu, okey, kita gila-gila lah kan. Boleh sekejap ikut sembah kau, sekejap ikut sembah kita orang punya cara. Cakap ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun kan. Kita orang takkan sembah, maknanya offer tu di reject kan. Kita orang takkan consider lah nak sembah ni kan. Dan korang pun tak ni kan. So dia, ayat ni berulang ni dalam konteks lakum dinukum waliyadin tu, bagi kamu agama kamu, bagi aku agamaku tu lebih kepada reject kan. Tak apa, kau simpan sendiri je agama kau kan. Bagi kamu tu bukan kita meredai sehingga kita tak berdakwah ni kan. Tapi sebab dia nak offer kita gila-gila antara dua agama tu kan. So kita ada pemisah, tak ada. Kau simpan je agama kau tu. Untuk kita orang dah ada agama kita orang. So itu mafhum dia. So dia bukan, so sebab tu kita kena faham surah ni dia turun kenapa dalam konteks itu dalam konteks bahawa ianya satu direct rejection kepada offer untuk pergiliran antara agama tu boleh faham So dekat sini ada beberapa prinsip lah yang biasanya di highlightkan Satu, Islam ni dia tak boleh bercampur aduk begitu Dia tak boleh campur aduk itu. Dia tak boleh kata macam
oh okay, tak betul, kita ambil Islam, kita ambil benda yang bertentangan dengan Islam, kita letak sekali, at least ada juga Islam kat situ kan. Dia tak boleh begitu. Dia Islam tu Islam, dia tak boleh nak bercampur dengan benda asing benda asing yang menyebabkan dia bukan lagi Islam yang sebenar. So dia bukan, Islam ni nature dia bukan macam itulah, ambil Islam bancuh dengan benda lain, oh at least ada percentage Islam kat situ, Islam tu kot. Ya tak. Islam tu Islam, dia tak boleh dikotori dengan benda yang lain. So dalam konteks itu tak ada kompromi. No compromise dalam konteks itu kita tak berkompromi dengan tu kan. So kalau kita jumpalah orang yang macam offer gitu kan, oh tak apa kaum muslim kan, tapi dia ajaklah dengan kesyirikan dia ke berhala ke apa, tak ada kompromi dekat situ. Dan maknanya konteksnya gitulah, maknanya bila dia offer something, sorry lah, tak nak lakum dinukum walidin, kau simpan je lah agama kau tu kan. So itu mafhum dia. Satu persoalan yang quite interesting sebenarnya kalau kita cakap pasal word din lakum dinukum walidin, terjemahan biasa ialah agama. Kalau benda yang bukan agama, dia termasuk tak dalam ni? Faham ke soalan tu? Ataupun kalau kita kata kalau atheist offer lah, maknanya pergiliran antara Islam dengan atheism. Atheism ni dia tak percaya Tuhan kan. So tak adalah officially macam tak menyembah apa pula atheist kan. Ayat ni valid tak? Lakum dinukum walidin. Dia macam tak ada kena dengan etis lah sebab dia memang tak ada agama kan. Okay. So macam tapi kalau kurang valid lah. Macam tak valid. Okay, kurang valid. Yang lain? Setuju? Ada dengar? Boleh lah. Macam mana? Boleh. Now, saya rasa macam jawapan tu berdasarkan translation tu kan. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama kamu kan. Bagi aku. Tapi pernah tak dengar perkataan ni dia translate berbeza. Dia bukan dia translate, maksudnya kalau ke bahasa Melayu lah, dia bukan dia translate sebagai agama, tapi dia translate sebagai cari hidup. Pernah dengar? Din tu cari hidup. Tak. Oh tak pernah Pernah saya rasa. Pernah rasanya. Sebab so word ni quite interesting sebenarnya. Apa maksud ni kan? Sebab contoh kita baca surah Al-Fatihah, perasan tak ada word ni dalam tu? Siapa perasan dalam surah Al-Fatihah ada tak word ni? Middin. Ayat berapa? 3. 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin kan. Maliki yaumiddin. Siapa tahu translation dia apa? Letakkanlah kami dalam agak itu ihdinas siratal maliki yaumiddin. Malik tu raja. Yaum tu hari. Din hari. Ni boleh buka masing-masing punya Quran Perasan tak dia tak cakap pasal agama, ayat terjemahan tu dia tak tulis agama, betul tak? Dia tulis apa? Kalau kita tengok mana kebanyakan Quran terjemahan, dia akan tulis, kalau saya buka kat sini, hari pembalasan pemilik hari pembalasan betul. So perkataan ni quite interesting sebenarnya dalam bahasa Arab. Dia asalnya bukan agama. Agama tu dia macam penafsiran. Dia bukan word din tu asalnya bukan maksud dia agama tapi dalam konteks yang tertentu dia difahami sebagai agama. Sebab tu dia word ni dia jadi macam kalau kita kecilkan dia jadi agama. Dia kadang-kadang tak match dengan semua ayat dalam Quran Contohnya ya Maliki Yaumiddin, tak ada orang kata raja ataupun pemilik hari agama kan. Dia hari pembalasan So word din tu ataupun din tu panjang perbincangan dia. Tapi dalam konteks ni sebab tu ada yang translate dia kata, kalau dia translate bahasa Inggeris dia kata for you your way, for me my way. Faham ke? Ataupun untuk engkau cara engkau, untuk aku cara aku. So dia word yang lebih luas sebenarnya. Sebab tu ada orang kata cara hidup dan sebagainya. So from that perspective, kalau atheism dah semua pun termasuk lah kan? Apa-apa saja kaedah dan cara yang selain daripada Islam
Kata jom lah kita campur kan. Satu ikut cara Islam, satu lagi ikut cara kita orang. Tak kisahlah dia agama benda ke, dia orang create sendiri apa benda ke. Tak apa, simpan je lah kan. Ikut untuk kau cara kau, untuk aku cara aku. Macam tu so dia lebih luas. Boleh faham sebab walaupun konteks asal tu dia memang agama tu fit lah dalam konteks sebab orang Quraisy tu memang offer agama tapi sebab benda ni penting untuk difahami dalam konteks yang lebih luas tu sebab kita sekarang ni zaman ni kadang-kadang kita tak ada offer direct agama yang baru ataupun Tuhan yang baru tapi cara hidup tu memang dia offer dengan cara yang bukan Islam kat situ yang kita kena pilih nak kena faham Now balik kepada ni bila kita cakap pasal tadabbur macam kita sebut tadilah ada 3 soalan yang kita kena jawab So apa maksud ayat ni? Maksud dia agak jelas dalam surah ni sebab ayat dia berulang So dan diulangkan poin yang dia macam ayat ni macam tak banyak penghuraian pun ayat dia pendek, straightforward, reject So apa kaitan dengan diri kita? So itu yang kita nak bincangkan dan lepas tu apa yang kita patut buat So satu benda lah kalau kita nak cuba fikir kita ni ada pernah dapat tawaran kompromi apa pun dari mana-mana siapa yang perasan ada apa-apa macam tawaran untuk kompromi macam tak apa macam ni masa ni kau ikut cara Islam tapi masa ni ikut cara ni So ni saya just bawa contoh dalam aspek-aspek yang berbeza untuk untuk difikirkan ada orang yang begini ada orang yang begini macam okey, nak kahwin kan? Nak kahwin kita kena ikut cara Islam kan? Ada akad nikah, ada rukun kahwin apa semua kan? Tapi sebelum kahwin tu ikutlah cara lain kan? Kita couple dulu dan sebagainya. Kan? Tahu kan kalau saya sebut couple sebelum kahwin tu benda yang alien dari Islam. Faham ke kau cakap macam tu? Ke tak boleh terima? Faham. Nak kata haram ke apa? Nak kata dia benda yang amat terasing amat pelik dalam Islam. Kalau kita tak cakap hukum lah. Kalau nak kata dalam konteks syariat, kalau nak kata dalam konteks syariat, kalau saya cakap macam ni, lelaki sukakan perempuan, perempuan suka dengan lelaki, itu fitrah. Kalau saya cakap macam tu faham ke? Faham. Lelaki berkahwin dengan perempuan, perempuan berkahwin dengan lelaki, mengikut syariat Islam tu, itu pun sesuai dengan fitrah. Tetapi couple sebelum kahwin langsung tak sesuai dengan fitrah. Kalau saya cakap macam tu, siapa yang faham, siapa yang tak faham? Sebab tu dia tak disyariatkan ataupun dia dilarang dalam syariat Islam lah. Ke susah nak bayang kat mana yang tak ikut fitrahnya? Sebenarnya kalau secara fitrahnya kalau dia suka antara sama suka dia akan melalui perkahwinan dan tak ada langsung couple kan. Faham. Itu saya faham. Dia dalam kalau kita pernah tengok movie atau drama kenapa drama atau movie pasal percintaan yang biasa kita tengok tu percintaan sebelum kahwin percintaan sebelum kahwin maknanya couple cuba mengorat, cuba mengayak apa betul lah. Atau ada clash lah apa semua-semua kan. Itu cerita percintaan. Kenapa drama macam tu best berbanding kalau rasanya tak ada drama lah yang memang betul-betul ikut syariat Islam sebab drama dia akan jadi bosan. Betul tak? Boleh faham tak kalau saya cakap tu? Betul juga. Sebab dia takkan ada drama. Sebab kehidupan kenapa sebab macam apa yang Allah syariatkan ni benda yang menyebabkan hidup kita ni tak ada drama tau. Dia akan jadi harmoni je. Hidup pun tenteram, aman damai. Tapi kalau di movie kan benda tu dia jadi bosan lah. Orang kita nak tengok clash kan. Kita nak tengok mencabarnya, sengsaranya, patah hatinya apa-apa lah semua tu kan. Itu baru best. Tetapi secara fitrahnya benda tu semua tak sesuai dengan fitrah. Sebab tu dia punya efek dia tu amat negatif Orang putus cinta tu efek dia lain macam lah. Dia efek semua benda kehidupan dia semuanya. So memang kehidupan yang tak selari dengan fitrah. Sebab tu Allah tidak menghendaki untuk manusia hidup begitu benda ni sebenarnya saya rasa interesting. Masa tu saya first time dengar bila ada seorang tu dia baru masuk Islam lah. Tu dia cerita lah pengalaman dia. Dia cerita pengalaman dia dalam konteks sebab masa dia masuk Islam tu, ni cerita orang putih. Masa dia masuk Islam tu dia masih macam mana kalau pernah tahulah setengah-setengah orang barat ni dia duduk serumah
sebelum kahwin tau. Maknanya sebelum dia macam berkapal boyfriend girlfriend tu, dia dah duduk serumah. Lepas tu dia masuk Islam, dia masih duduk serumah dengan perempuan tu tau. Perjalanan panjang lah, dalam setahun 2 tahun tu sebelum until dia actually maknanya dia masuk Islam tu atas akidah maknanya dia yakin tu betul. Tapi dari segi cara hidup apa semua tu, dia masih tak tahu. Macam yelah, dia bukan macam kita yang lahir dalam keluarga Islam yang kita tahu banyak benda pasal Islam. So dia tahu pasal Allah je. So pengalaman ni panjang tu, dia kata macam lepas tu break upnya apa-apa semua. Dia kata bila melalui semua benda tu, barulah dia tahu kat mana cantiknya Islam tu kan. Sebab apa yang Allah syariatkan tu menyebabkan kehidupan kita tak sengsara lah macam orang lain macam orang lain. Maksudnya macam yang kita tengok movie tu lah kan, dia bila frasnya, putus cintanya apa semua tu, kehidupannya amat menyeksakan yang gitu. So itu bila kita nak cakap sebab saya tanya soalan ni sebab apa tahu? Sebab saya rasa kebanyakan orang Islam sekarang agak nampak obvious tau. Macam contohnya cerita kaum Nabi Lut cerita kaum Nabi Lut, dia suka laki dengan laki kan, dia hubungan sejenis itu semua orang kata oh tu tak sesuai dengan fitrah. Tapi yang paling bestnya, ada orang yang cakap pasal kaum Nabi Lut tu tak selari dengan fitrah, tapi dia berkapal yang juga tak selari dengan fitrah. So itu yang saya perasan ramai orang Islam sekarang tak perasan itu pun tak selari dengan fitrah. Maknanya perhubungan lelaki perempuan yang ajnabi sebelum kahwin, hubungan romantis begitu dia tak selari dengan fitrah. Dia tidak memberikan keharmonian dan kesejahteraan dalaman dan dia ada efek yang panjang siapa yang melalui maknanya siapa yang pernah hidup begitu, even bila dia dah kahwin pun akan ada unsur-unsur dia macam ni Kalau di sini bagi contoh yang agak ni ramai je orang Muslim sekarang yang dia jadi couple dulu, lepas tu kemudian dia kahwin. Okey. Tapi masa sebelum dia kahwin, contohnya dia kahwin jadi suami isteri, tapi masa sebelum dia kahwin, macam mana dia jadi couple tu bila suami dia berkenan kat perempuan tu, maknanya lelaki tu berkenan kat perempuan tu dan dia mengorat dia mengorat. Dan kemudiannya pula tiba-tiba ada je insiden, kalau ni dalam masyarakat kita banyak yang tiba-tiba lelaki dia dah lepas kahwin tapi mungkin dia kerja ke apa, dia berkenan pula dengan orang lain dan dia pergi mengorat pula orang lain. So bagi orang yang sebelum ada ikatan suami isteri pun rasa tak bersalah untuk mengorat, contohnya mengorat dan berjalan macam kehidupan yang kita tengok biasa tu kan, maksudnya makan sama-sama apa-apa sama-sama tu kan. Maknanya kalau dia tak rasa bersalah buat benda tu sebelum orang tu jadi isteri dia, bila dia dah kahwin pun dia dengan perempuan lain, rasa bersalah tu biasanya masih tak ada ataupun amat kurang sebab itu normal kan, itu normal. Dia amat berbeza dengan orang yang ada prinsip yang maksudnya benda-benda ni hanya untuk suami isteri. So walaupun dia bujang ataupun dia dah kahwin dengan orang lain, dia tak akan buat benda tu. Hence trust, kepercayaan antara suami isteri tu dia akan lain macam, berbeza dengan orang yang dia tahu sebelum macam dia suami isteri kan, tapi dia tahu sebelum kita kahwin dulu pun awak pernah je mengorat berapa ramai orang kan? Aku pun so kehidupan dia amat lain dan level of kepercayaan tu amat lain So benda-benda tu sebenarnya efek dia panjang dalam konteks bila termasuk orang Islam sekarang, termasuk orang Islam yang hidup dia berasaskan kehidupan jahiliah, dia efek dia banyak Ni kita, sebab saya malah nak cakap pasal halal haram sebab cerita halal haram ni dia pergi ke isu yang berbeza dan kebanyakan orang belum ready pun untuk tinggalkan benda haram. Sebab tu saya malah nak cerita hukum. Saya cerita ni lebih kepada kesan dia kepada kita yang kita sendiri akan rasa bila kita buat something yang tidak disyariatkan So ini satu contoh dalam konteks macam kita kata macam ada kompromi lah kat situ. Maknanya masa ni ikut Islam, masa ni tak ikut Islam pula So kita sepatutnya reject kan itu maknanya kita kata qul ya ayyuhal kafirun. Tapi bukanlah kat sini nak cakap kafir tu maknanya lakum dinukum waliyadin. Bab ni sebenarnya dia dah sampai satu benda yang macam mana dia dah terlalu normal sehingga sekolah agama pun susahlah nak cari sekolah agama yang tak ada orang couple. Boleh terima ke ayat tu kan? Susah nak cari sekolah agama sekarang yang tak ada orang berkapal sebab dia dah jadi benda yang amat normalisasi sehingga orang terasa itu hakikat kehidupan sedangkan dia amat alien tu faham dia amat asing daripada ajaran Islam dia sepatutnya menjadi satu yang benda pelik Kalau ada soalan apa-apa boleh tanya
Kalau yang ni contoh lain lah kan. Ada orang macam ni pula kan. Okey, insyaAllah malam Jumaat malam Jumaat ni kita baca Yasin kan. Malam lain kita pergi pesta apa pula kan. Ni bukan nak cakap kalau pesta buku apa semua bagus lah kan. Ni kalau kita cakap dalam konteks ada orang yang kehidupan dia tu macam malam minggu tu akan ada benda-benda yang maksiatnya dan sebagainya. So itu pun kalau ni nak kata contoh-contoh so called kompromi yang kita boleh fikir dalam kehidupan kita. Maknanya pencampuran tu kan. Maknanya on one hand masa ni macam kita buat Islam. Cara ni memang kita buat benda yang tak diajar oleh Islam ini pun quite interesting juga kan. Alhamdulillah kan. Ni tahun baru hijrah kan. Okay, ma'al hijrah, tahun baru hijrah kita cabut cari Islam. Tahun baru kalender Masihi ni kan, yang 1 Januari tu sambut cara jahiliah pula kan. So ada orang macam tu pula kan. So ini contoh-contoh maknanya sedar tak sedar surah tadi lakum dinukum waliyadin tu sepatutnya menyebabkan orang Islam mereject benda yang asing tu lah. Maksudnya kat sini cara menyambut kalau nak sambut pun tahun baru Masihi tu, cara menyambut tu sepatutnya bukan sebagaimana orang jahiliah sambut kan. Yang ni pun ada yang bincangkan juga kan. Familiar ke word ni kan? Dia on one hand dia bertudung, tapi on the other hand dia tabarruj. Faham? Dah dengar tapi tak. Apa beza dia? Apa beza antara apa? Tabarruj dengan bertudung ke? Tapi tabarruj maksudnya nampak aurat dia? Bukan, tabarruj ni okey, kalau itu bertudung tapi tak tutup aurat, tu satu hal lah juga lah. Okey, kalau tak bertudung tapi tutup aurat, macam ni. Bertudung tapi tak menutup aurat tu dia agak obvious lah. Maksudnya tu contoh kalau pakai tudung tapi pakai baju ketat. Tu bertudung tapi tak tutup aurat ni. Nampak dada lah. Kalau tabarruj ni sebenarnya dia berhias Dia kalau orang Kelantan dia jangok. Contohnya contoh sebenarnya bertudung tapi pakai makeup. Dia begitulah. Pakai lipstick ke. So benda ni dia agak halus lah. Macam mana? Berlebih-lebihan ke? Berlebih-lebihan. Maksud berlebihan apa? Dalam menghiasi diri kot. Boleh berlebihan. Tapi bila sebut berlebihan tu dia jadi word yang agak abstract. Abstract tu faham ke? Sebab bila cakap berlebihan tu lain orang akan faham lain lah. Sebab pada setengah orang macam ini tak lebih lagi. Setengah orang kata ni dah terlajak lebih kan. So dia word yang susah nak di-quantify sebab tu saya guna word yang macam agak straightforward. Macam saya cakap tu kalau bermakeup tu dia agak straightforward lah dalam konteks itu berhias. So dalam konteks ni, so pembincangan ni pembincangan panjang lah. Dan kalau sebab kita kat sini audience semua lelaki, so saya malah nak bincang panjang benda ni sebab dia jadi macam kita duduk cakap sama perempuan tapi ini memang isu spesifik yang mungkin ujiannya kurang kepada lelaki lah sebenarnya. Sebab memang ujian kecantikan ni mainly dia pergi kepada perempuan Okay, so adakah contoh-contoh kompromi lain yang kita tak sedar so itu kita boleh fikirlah kan, adakah kita ni maknanya dihidangkan dengan sebab yalah bila kita cakap tawanan kompromi ni dia bukan directly macam kalau kita tengok sirah Nabi SAW tadi tu, dia bukan directly datang yang macam offer yang sebelum tu offer yang sebelum tu ialah kau berhentilah dakwah ni, kita akan bagi apa kau nak, harta ke tahta ke kan. Dia tak suruh berhenti dia kata okay, tak apa-apa teruskan, tapi at the same time ambil juga yang ni macam tu so kita sekarang amat banyak begitu sebenarnya. Maknanya kita tak dihalang direct untuk mengamalkan macam kita cakap lah. Okay, masa kita dijajah benda ni agak interesting masa kita dijajah kita amat diberikan kompromi tau sebenarnya. Dia bagi kita tak betul-betul urusan agama kita bagi kat sultan dalam aspek agama yang bersifat tradisional agama tu lah isu nikah kahwin ke, isu solat Jumaat ke, macam tu lah. Tapi perundangan, ekonomi ikut cara kita orang yang barat datang kan, yang British yang jajah kita lah. So guna sistem riba ke, juga court system pun court system yang datang dari barat
So faham dia macam komplain tu datang begitu dia datang macam dia taklah suruh kita reject terus Islam tu, tapi dia kata tak apa, bab ni terima, tapi yang ni pun terima jugalah, ambil lah juga kan. So yang dekat situ yang kalau kita apa yang Nabi dia ajar tu dan sepatutnya jadi prinsip kita juga, lakum dinukum walidin, kau simpan je lah and sistem kau tu. Islam ada dah ajar sistem kita yang sepatutnya kita amalkan. So bila kita hadapan dengan tawaran kompromi ni, sepatutnya jawapan kita apa? Lakum dinukum walidin. Soalan yang besarnya ialah kita mampu ke tak untuk cakap benda tu lah. Kita mampu ke tak untuk cakap benda tu. Unsur yang paling obvious je, yang saya rasa unsur paling obvious dalam cabaran, termasuk yang antum-antum ni, isu couple tu lah. Rasanya ni masa saya zaman bila sebab pernah lah melalui pengalaman di mana macam orang datang approach untuk berkapal. Ni quite interesting masa tu. Dan saya pun confused lah, dia ni siapa kan. Dan rupanya masa tu saya realize betapa dahsyatnya reality. Sampai macam yelah, bila ada budak-budak perempuan ni yang nak berkapal tu, tak kisah dengan siapa, sampai ke level tu tak kisah dengan siapa, sebab dia rasa amat loser. Sebab dia kata dia lah satu-satunya manusia dalam asrama dia tu, sebesar-besar asrama tu, yang macam weekend tak keluar dengan boyfriend lah, macam tu kan. So dia kata tolonglah siapa-siapa jadi boyfriend dia. So masa tu saya realize betapa benda ni jadi satu benda yang norm, sehingga kita dah merasakan, ataupun adalah di kalangan umat Islam kita ni, yang remaja yang merasakan dirinya amat loser, faham tak? Loser bila tak bersama dengan culture itu dengan culture itu. So itulah maknanya budaya kita ni dah jadi macam amat dekat dengan barat punya culture lah kan? Yang mana sebab kalau yang barat tu dia dah lagi ekstrim of course dalam konteks, sehingga orang yang belum pernah maknanya kalau orang yang masih teruna dan dara tu, kalau bahasa dia virgin tu, dia anggap loser tu lagi merisaukan lah. So kita ni kalau yang tak couple tu terasa macam tu. So dia sepatutnya dalam masyarakat kita ni sepatutnya terbalik. Kalau kita kata masyarakat kita ni dah ada unsur-unsur Islam, dia sepatutnya amat rasa terbalik. Maksudnya kalau kita kata macam ni, zaman Nabi SAW ada tak sahabat yang terlajak dalam apa-apa, termasuk dalam isu zina? Ada. Tetapi dia orang tu yang pelik, faham kan? Maknanya dia orang sendiri rasa dia orang tu salah, sebab orang lain tak macam tu. Dia ada sebelingan orang je yang macam mempunyai isu itu. Kita ni dah jadi amat terbalik bila orang yang pegang Islam tu yang sepelik. So itu bahaya. So macam mana nak ubah tu, kita lah sepatutnya, antum lah kalau daripada sekolah-sekolah macam ni, sepatutnya yang membawa, yang membentuk kehidupan yang baru. Now, ni tadi kita dah bincang pasal satu topik yang sepatutnya kita dapat bila kita baca surah ni. Dekat sini ada, sebab kebetulan surah ni ada word ni Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir. So Al-Kafirun ni merujuk kepada siapa? Musyrikin Mekah. Alright. So masa ayat ni turun, musyrikin Mekah. Tapi sekarang kalau kita ni ada macam mana? Kalau kita sekarang ke ayat ni tak valid dah sekarang kalau kita cakap macam tu. Maknanya kita sekarang di Malaysia ada siapa ni? Orang-orang yang bukan Islam. Yang bukan Islam. Okay. So ni persoalan dia. So semua setuju tak kalau kita kata kafir tu non-Muslim? Betul. Betul Now, kalau kita tengok sirah apakah gelaran masyarakat musyrik Mekah sebelum Nabi jadi Rasul? Jahiliyah. Dia tersebut dengan masyarakat jahiliah, betul kan? Masyarakat jahiliah. So, kenapa? Sebab masa tu dia musyrik juga kan? Maknanya masa Nabi SAW, sebelum Nabi SAW diutuskan, dia musyrik. Lepas tu dia mesti musyrik. Tapi kenapa panggilan dia lain? Sebelum Nabi diutuskan, dia dipanggil jahiliah. Lepas Nabi diutuskan, dia dipanggil kafir. Kenapa? Ni sebab dia tak terima cara Islam
Yang mana? Yang selepas Selepas sebelum? Selepas. Kalau sebelum tu? Sebelum tu sebab dia tak dikira sebab dia tak disampaikan agama lagi. So dia tak kira kafir. Kafir ni kalau ikut kefahaman Ana, orang dia dah dapat Islam tapi dia tak ikut cara Islam. Alright, interesting. Alright. So kat sini kita kena bincang sebab word kafir ni word bahasa Arab dia jadi interesting sebab apa tahu? Sebab bahasa Melayu pun kita ambil word kafir tu kan. Dalam bahasa kita guna word kafir. Cumanya isu dengan bahasa kita ni sebab kita tak ada structure yang sama sebab bahasa Arab ni dia ada root word kan. Semua tahu kan, pernah belajar. Dia ada root word dan kata terbitan dia. So bila kita tahu root word, kita tahu kenapa dia terbit begitu tapi dalam bahasa Malaysia kita bila terus ambil dan kita terus define in a certain way. Kadang-kadang kita maksud dia tersasar Now, satu ayat yang kalau kita buka ni surah Al-Hadid surah Al-Hadid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kama sali ghaisin a'jabal kuffar nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Okey, kat bawah ni terjemahan dia. Now, cabaran saya ialah word kuffar ni kat mana terjemahan dia? Siapa boleh detect? Perkataan apa dalam ni? Translation kepada al-kuffar. Apa penanamnya? Penanamnya Okey. So kenapa pula penanam ni ataupun petani penanam ni yang menanam ni petani lah. Kenapa petani ni dipanggil kufar? Kenapa penanam ataupun petani itu disebut sebagai kufar? Sebab dia tak pernah nampak kesuburan tumbuhan sebelum tu. Sebab dia tak pernah nampak kesuburan tumbuhan. Itu macam pelik. Okay, lagi. Tak apa, ni based on apa yang setakat yang boleh nampak ataupun yang pernah tahu. Siapa tahu apa root word al-kufar? Kafarah. Siapa tahu apa maksud kafarah? Maksud asal word kafarah. Ada yang pernah belajar? Tak tahu. Saya tak tahu. Okey. Memang tak tahu. Maksud dia menutup tutup. Tak pernah dengar kan tasbih kafarah? Tahu. Dari mana datang term tu kafarah? Tu nak menutupi yang tu lah. So yang tu ada hadisnya, Nabi sebut tasbih tu sebagai kafarah pada sepanjang majlis tu So dalam konteks tu dia menutup dosa So word ni bila kata kufar atau kafir tu jamak lah kan. Kufar ni pun jamak juga, ni jamak taksir kan. Kafirun tu jamak ni kalau kafir tu satu Kenapa dia ni? Sebab kerja dia ialah dia mengambus dan dia tutup benih. Generally speaking, kalau orang yang menanam tu dia ambil benih, dia letak dalam tanah tu, dia kambus. Perbuatan mengambus tu lah perbuatan kafarah. Faham Perbuatan mengambus tu. So kalau kafarah dari segi literal, mengambus mengambus. So contoh kalau kita tengok surah Al-Imran ni, auzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. So kat sini kalau kita ambil literal kat sini dia translate hapuskan pula macam mana pula tu kan. Tapi kalau kita ambil literal dan kafirkanlah untuk kami dosa-dosa kami dari kami dosa-dosa kami. So maksudnya kita minta Allah tutup kan, kampuskan kan, ataupun kalau konten dia penafsiran So bila kata-kata tasbih kafarah tu menutup dosa dan sebagainya. So kenapa orang kafir Quraisy disebut sebagai kafir? Sebab bila Islam tu macam tadi Farouk dah sebut bila Islam tu dah dipresent secara terbukti benar, dia reject, dia kambus, tak nak dia tutup Sebab tu dia layak disebut sebagai kafir
Sebenarnya semua bahasa Arab ni dia ada macam tu dia kalau tengok root word dia baru kita faham kenapa dia panggil. Kenapa orang tu dipanggil munafik? Sebab dia macam binatang yang menyurut di bawah tanah yang dari luar nampak lain, rupanya dalam tu ada benda lain so munafik dan sebagainya. So perkataan Arab ni agak interesting kalau kita belajar setiap root word dia baru kita tahu So balik kepada sebab tu dalam konteks itu kenapa sebelum tu dipanggil jahiliyah? Walaupun dia menyembah berhala juga, lepas tu menyembah berhala juga. Tapi dekat situ ialah jahiliah tu banyak orang yang macam dia memang jahil lah, dia tak tahu kan, tak tahu apa benar apa salah. Nah, bila Nabi SAW diutus, dah clear dah tahu dah, ni terbukti benar. So bila dah terbukti benar baru terpisah jadi dua. Satu Islam, Muslim. Muslim adalah orang yang tunduk dan patuh. Oh, terbukti benar. Okey, aku tunduk, aku patuh. Kafir adalah orang yang reject. Dia tolak, dia kampus kebenaran tu, dia tak nak terima Satu soalan yang interesting, non-Muslim dekat Malaysia, antum rasa lebih dekat dengan kafir ke lebih dekat dengan jahiliah? Secara pandangan peribadi lah. Kafir. Ellen? Kafir. Kafir maksudnya dah ada orang buktikan kepada dia orang, ini confirm betul, dia pun tahu betul tapi aku tak nak. Macam tu Kan ada juga non-Muslim yang mana betulnya tak pernah orang cerita pun. Mungkin ada. Mungkin ada apa? Jahiliah. Ada Now, based on personal experience kebanyakan non-Muslim yang saya jumpa kat Malaysia adalah jahiliah pada pandangan saya. Sebab tak pernah ada orang membuktikan depan mata dia kebenaran Islam. Boleh saya tak? Oh, maksudnya dia tahu Islam tu ada tapi dia tak tahu itu benar ke tak. Tak, kalau tahu kewujudan tu apa faedah dia? Macam sama je kita tahu kewujudan agama lain tapi kita tak indahkan betul. Tak indahkan kan sebab tak ada orang buktikan kebenaran. Kafir tu mereject kebenaran bukan mereject agama Islam. Boleh beza ke beza tu? Tahu dapat bezakan. So sebab tuntutan Nabi tu bukan just nak declare Islam ni ada Islam ni. Lepas tu dah dia kena buktikan sebab tu wa ma alaika illal balagul mubin. Pernah dengar ke ayat yang macam tu? Allah kata tugas kamu tidak lain hanyalah illal balagul mubin. Maknanya kena sampai level terbukti sungguh baru dah kerja kamu dah ni. Kalau dia nak terima ke tak terima tu bukan kerja kau dah. Dia bukan kerjanya just menyebarkan Islam lain tau. Menyebarkan Islam dengan al-balagul mubin tu maksudnya sampai orang tak boleh nafikan kebenaran So sebab itu semua Nabi diberi mukjizat Faham ke word mukjizat? Faham. Apa maksud dia? Word mukjizat ni bahasa Arab. Bahasa Melayu apa? Ada yang menyalahi adab manusia yang diberikan oleh Allah kepada para rasul untuk menyokong terpindah dakwah. Okey. Dia bukan menyokong, dia macam lebih kurang hati mesti. Okey, itu istilah tu maksud istilah kan, maksudnya full tadi lah kalau jawab skemanya begitu Dari segi bahasa Arab boleh. Okey. Siapa tahu? Siapa pernah dengar ni? Perkataan mukjizat tak wujud dalam Quran. Siapa tahu? Siapa pernah dengar? Cari buka dalam Quran, cuba cari ayat apa perkataan mukjizat dalam Quran. Kita tak akan jumpa. Kenapa? Mungkin dia dah terangkan secara spesifik ke mukjizat dia, dia tak cakap mukjizat. Dia cakap apa yang dia buat semua tu. Okey. Tapi kisah-kisah mukjizat banyak dalam Quran. Macam contohnya Nabi Musa punya tongkat tu kan. Ayat perkataan apa yang Allah guna dalam Quran untuk refer kepada yang kita kata mukjizat tu? Tahu tak? Apa perkataan yang Allah guna untuk refer kepada yang biasa kita sebut sebagai mukjizat? Bila cerita pasal mukjizat Nabi Musa ke mukjizat Quran tu sendiri ke mukjizat nabi-nabi yang lain. Pernah perasan tak apa perkataan yang Allah guna? Tak pasti. Allah guna perkataan ayat Ayat maksud apa dalam bahasa Arab? Bahasa Melayu kalau kita translate bahasa Melayu jadi perkataan Arab ayat. Perkataan bahasa Melayu apa? Ayat juga Ayat juga. Now, isu kita ialah okey. Ayat yang kita cakap ayat bahasa Melayu ialah sentence, betul tak? Betul tak? Sentence. Itu English. Yalah. Kalau kita nak bagi sebab bahasa Melayu ni dia kurang vocab dia kurang, so susah nak cerita. So English dia sentence, betul tak? Tapi ayat
dalam Al-Quran, kalau kita guna perkataan ayat, kita tengok translation English dia, bukan sentence tau, sign, S-I-G-N, Tanda. tanda-tanda. Dan kalau kita tengok terjemahan bila Allah kata tilka ayatullah ke macam tu, itulah tanda-tanda daripada Allah. Tak pernah ada terjemahan kita kata itulah sentence. Sebab bahasa Melayu ni susah, sebab kita ambil word ayat tu, kita ambil word macam dalam bahasa Melayu ni, kalau kau perasan kita banyak ambil word Arab, kita ambil jadi bahasa Melayu, tapi kita guna untuk benda yang lain. Dia lari maksud dia. Contoh apa tau? Nafsu. Perasan tak? Nafsu dalam bahasa Arab, nafs. Kita ambil daripada perkataan tu sebenarnya, nafs. Kita ambil dari mana nafsu. Tapi nafsu bahasa Melayu dengan nafs dalam Quran tu sama ke lain? Lain. Lain kan? Perkataan yang kita selalu guna nafsu dalam bahasa Melayu, bahasa Arab sebenarnya apa yang kita sebenarnya nak maksudkan dalam Quran? Tahu tak? Jiwa kan? Itu nafs. Okey, nafs dalam bahasa Arab, dalam Quran sebenarnya maksud dia jiwa. Tapi bahasa Melayu yang kita sebut nafsu tu, word Arab dia apa agaknya? Yang sebenarnya yang bermaksud dia sama dengan nafsu. Kehendak kita. Dia sebenarnya word al-hawa Sebab tu kadang-kadang orang Melayu pun cakap je hawa nafsu kan. Tapi word dalam Quran al-hawa tu yang kita maksud nafsu tu. Nafsu yang dalam bahasa Quran tu kita maksud jiwa sebenarnya. Tapi somehow kita ambil word tu, dia sama macam word fitnah fitnah. Fitnah dalam bahasa Melayu apa? Tuduhan. Kita tuduh benda tak betul kan? Hmm. Kalau dalam Quran ada word fitnah kan? Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu apa maksud dia sebenarnya? Adakah fitnah yang kita cakap bahasa Melayu tu? Bukan kan? Dia tak ada kaitan. So sebab tu kalau orang kata macam al-fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah tu lebih besar daripada membunuh, dan dia guna ayat tu untuk yang fitnah yang kita faham bahasa Melayu, langsung tak ada kaitan sebenarnya. Sebab tu jadi confuse sikit sebab word Arab kita ambil, lepas tu kita guna untuk benda lain. So tu jadi pening. Tu ada perbincangan dia, al-fitnatu asyaddu minal qatl tu apa maksud fitnah yang sebenarnya. So nanti kita kena bincang waktu lain lah sebab ni pukul 11 So balik kepada point ni kan, kita bincang apa sebenarnya tadi, word macam word kafir dan sebagainya. So bila dia jadi problem pada saya bila ramai orang guna word kafir ni untuk maksudkan non-Muslim, dan dia pukul rata semua non-Muslim jadi kafir. Dia jadi bahaya tau sebenarnya, sebab dalam Quran banyak ayat pasal bagaimana sepatutnya kita deal dengan orang kafir, bukan untuk ajar macam mana deal dengan non-Muslim. Dia untuk ajar macam mana nak deal dengan jenis-jenis degil yang mereject kebenaran dan memerangi Islam walaupun Datuk Islam tu benar. So dia amat lain sebab dengan non-Muslim tu kita akan jumpa sentiasa isunya isu dakwah. Sepatutnya kita dengan dia macam mana nak sampai ke Islam. Ayat dalam Quran banyak pasal orang kafir ni, yang isu perang apa semua tu, dia bukan dengan non-Muslim sebenarnya. Dia dengan orang kafir. So bila kita silap faham benda tu, cara kita deal dengan non-Muslim jadi masalah dan menyebabkan kita jadi fitnah pula kepada Islam tu sendiri, yang menyebabkan dia orang tak nampak sebenarnya kat mana cantiknya Islam tu kan. So itu satu benda yang kita nak ni. Dan kalau kita realise benda ni, dia jadi boleh faham tak kalau dalam Quran semua orang kafir layak dimasuk dalam neraka. Faham kan? Semua orang kafir layak dimasukkan dalam neraka. Sebab apa? Sebab dia orang dah tolak kebenaran. Sebab dia tolak kebenaran. Kalau ada non-Muslim yang tak pernah ada orang cerita pun kebenaran tu apa, layak tak dia diazab? Tak lah. Secara rumus umum dia gitu tak lah kan. Macam kenapa pula tiba-tiba ni kan? Walaupun sebenarnya setiap individu dalam dunia ni Allah akan tanya apa yang dia usahakan untuk cari kebenaran. Itu satu hal lah. Tapi poin dekat sini ialah sebab itu tugas Nabi kena make sure semua orang dapat kebenaran tu, dan semua orang akan terpisah jadi dua je. Bila dia dapat kebenaran, oh ni benar ni, aku nak ikut ke aku nak degil, dan dia akan layak dapat syurga atau neraka. Kita ni dalam Malaysia ni saya rasa macam amat banyak lagi orang yang tak pernah clear Sebab tu kalau yang familiar dengan contohnya grup-grup yang berdakwah macam Hidayah Center, macam Firdaus Wong pun ada, macam Syah Kirit ada, macam sama ramailah pendakwah kat Malaysia ni, kan berasa macam bila dia jumpa orang, bila dia cerita sampai orang tu oh betul macam ni dan masuk Islam. Maknanya the fact that ramai je macam Chinese especially yang bila dia bentangkan kebenaran tu dia boleh masuk,
Maksudnya sebelum tu tak ada orang cerita kan. Sebab bila orang dapat tunjuk kat depan dia macam kenapa Islam ni make sense, kenapa Islam ni betul, dia boleh terima. Maknanya sebelum tu isu je just tak ada orang pernah cerita kat dia. So majority orang sebenarnya kategori itu majority orang masih begitu, maknanya tak sampai lagi cerita tu kan. Dan kat situlah datang tuntutan yang kita cakap pasal dakwah tu yang sebelum ni lah kan. Dan Nabi SAW, benchmark Nabi masa Nabi SAW wafat, ada tak orang boleh claim macam maknanya kalau kita bandingkan kat akhirat lah, ada tak orang kafir di dalam zaman Nabi di Mekah atau at least atau Mekah Madinah dan sekitarnya, ada tak orang boleh claim macam macam mana, kenapa aku nak diazab, aku tak ada orang pernah cerita pun? Ada tak orang yang boleh claim macam tu? Tidak. Tak kan? Malah Nabi SAW masa haji perpisahan tu kan dia tanya kan, pernah dengar tak kisah ni? Satu soalan yang Nabi tanya, dia tanya, adakah aku dah sampaikan? Nabi tanya beberapa kali dan semua orang kata ya. Dan Nabi SAW dia kata kepada Allah kan, ya Allah saksikanlah, dia orang sendiri dah claim aku dah sampaikan habis kan. Itu satu benchmark yang sepatutnya kita bila cerita benda tu seriau jugalah, sebab kita ni sebenarnya ramai je orang di sekeliling kita tak pernah pun kita cerita apa-apa kan. So kat situ satu pembincangan besar lah sebenarnya. So kita kena buat apa kita kena buat apa sebagai orang yang dah tahu ini benar. Tapi sebenarnya itu satu pembincangan yang besar juga sebenarnya. Sejauh mana kalau antum sini personally sejauh mana antum yakin Islam ni benar dan kenapa? Masing-masing boleh cerita tak? Kalau orang perlu macam contohnya lah, kalau nanti masuk universiti ke apa, ada non-Muslim member non-Muslim kenapa kau Islam rasa boleh cerita tak? Kenapa? Dia macam kalau dia interested nak tahu kenapa kau yakin Islam tu betul boleh cerita tak masing-masing? Sebab dah banyak bukti dalam Quran, dah terbukti kan. Semua menepati kehendak yang sepatutnya jadi lah. So as long as soalan tadi tu lebih kepada nak masing-masing tanya, sebab saya perasan ramai je orang yang yelah sebab kita kebetulan lahir dan keluarga Islam, so kita follow kan. Tapi kalau kita tak pernah tanya dan cari sampai terbukti sungguh kan, sampai kita sebab once kita satu benda tu terbukti kepada kita, orang cakap benda lain, kita dah tahu apa yang betul, kita boleh lawan balik kan. Macam contoh apa kalau lah diorang kata macam bumi ni lepeh faham apa? Bumi lepeh, flat earth kita kata kau ni kan. So macam kita boleh argue balik ataupun kita boleh tunjukkan bukti balik kenapa dia silap kan. Yang sepatutnya macam ni, yang betul macam ni. So similarly bila kita kata Islam ni macam tu, sebab bagi orang yang just dia beramal dengan Islam tanpa dia pernah terbukti untuk diri dia sendiri macam dia tak pernah mencari bukti kat mana buktinya Islam betul. So dia akan jadi goyah bila dia berhadapan dengan benda lain dan orang tanya, betul ke? Kenapa yakin sangat ni kan? Entah ustaz kata macam tu, aku ikut je kan. So yang tu bahaya. Once kita pun macam tu, macam mana kita nak cerita kat orang kan. So first harapnya kita masing-masing mencarilah jawapan tu kalau belum ada, dan yang dah ada, yang dah terbukti dan tahu buktinya apa, kat mana bukti yang disebut tadi tu, dan insyaAllah kita selamat dan kita dah one step closer untuk berkongsi dengan orang lah. Wallahualam. So itu cerita kita surah Al-Kafirun. Ada dua poin besar lah tadi. Untuk recap, satu, sepatutnya macam mana kita bila ada offer untuk kompromi dengan Islam kita ni, sepatutnya kita kata minta maaf lah, aku tak kompromi atau aku tak berkompromi lah dengan Islam, aku nak Islam sepenuhnya kan. Kalau ada rezat couple tak apalah, sorry lah kan. Tu jahiliah tu aku tak campur. Bukanlah nak kata kita cakap macam tu kat orang tapi nak kata kita punya stand sebab kebanyakan orang tak nanti kalau pernah dah jumpa kebanyakan orang Muslim kita ni tak berfikir sangat pun Islam tu apa so sebab tu dia susah. Dia sebab kebanyakan orang berfikir Islam tu solat puasa zakat haji. Sebab tu dia jadi susah, macam dia kata apa salahnya yang lain-lain so itu satu. Dan keduanya tadi kita kena clear, kita kena realise bahawa bila Allah sebut dalam Quran okey, kat sini sebenarnya nak clearkan yang saya cakap tadi tu ialah semua word kafir dalam Quran dia agak berbeza word kafir dalam buku fiqh. Sebab buku fiqh kita bincang pasal hukum hakam yang spesifik contohnya boleh makan tak sembelihan dia, boleh kahwin dengan dia tak, kalau kubur dia nak letak mana, contoh macam tu. So memang biasanya dalam fiqh tu word kafir tu memang non-Muslim sebab dia macam isu makan ke, isu sembelihan ke, isu kubur kat mana ke, dia memang isu Muslim non-Muslim.
Tapi bila kita dalam bahasa Quran, dia bukan itu. Dia tak bincang benda tadi tu. Dia bincang benda macam sebab tanggungjawab kita dengan dia apa, macam mana relationship dengan dia. So dia memang berbeza antara non-Muslim dengan kafir tu. So harap clear lah kat situ. So insyaAllah sila ada soalan. Jadi yang saya nak tanya, apa jadi dekat yang zaman sekarang orang yang jahilan yang tak tahu, kalau kita tak berjaya nak sampaikan Islam dekat dia, apa akan jadi dekat dia kalau di akhirat nanti? Sebab mungkin Allah kan tak mengazab orang yang tidak mengetahui kan. Okay, kalau exactly apa yang akan jadi tu Allahu'alam lah, Allah yang maha mengetahui. Sebab judgement Allah kepada setiap individu based on, sebab banyak benda. Sebab macam ni kalau kita cakap pasal individu yang spesifik dia jadi kita tak boleh nak conclude. Sebab apa tau, kan dalam sirah pun ada kes yang macam kalau nak ambil ekstrim ada kes yang ada orang Islam yang mati syahid dan semua orang kata wah dia mati syahid masuk syurga, tapi Nabi kata tak. Pernah dengar tak benda tu? Yang Nabi tak solat yang dia. Tahu tak kenapa dia tak masuk syurga walaupun dia mati syahid? Saya tak ingat. Kan? Sedangkan secara umum prinsip umumnya kalau mati syahid tu memang jalan pintas ke syurga lah. Tapi rupanya dia berperang bukan kerana Allah apa semua lah. Dia ada benda-benda kesalahan dia yang menyebabkan Allah tak terima benda tu. So sebab tu bila kita nak cakap pasal benda orang yang spesifik, kita almost tak mampu nak cakap apa-apa sebab kita tak tahu di sebaliknya kan, dan Allah je yang tahu. So itu cerita itu maksudnya ada orang yang contoh kita cakap non-Muslim tadi sebalik soalan tadi, ada orang yang mungkin dia pernah je Allah tunjukkan tanda-tanda kepada dia ataupun apa berlaku dia, tapi dia ignore dia memilih untuk ignore. So dia kena jawab benda tu. Ada orang yang purely, contohnya sebab kalau orang buat contoh yang macam soalan macam dia, orang yang tak jumpa orang contohnya dia dekat Amazon sana kan, tengah hutan apa, tak pernah jumpa, memang Islam tak pernah sampai. So dia mungkin amat berbeza dengan orang kita sekarang yang sebenarnya internet pun banyak dan sebagainya, dan kadang-kadang dia tertengok je YouTube yang orang cinta bahasa Islam dan sebagainya, tapi ada orang choose to ignore, ada orang itu satu. Maknanya kita almost takkan mampu nak cakap orang tu apa. Itu satu. Tetapi kita yang boleh bincang adalah secara umum. Kalau secara umum, satunya Allah takkan menzalimi Allah takkan menzalimi beyond yang memang orang tu patut boleh jawab untuk diri dia. Kalau dia tak pernah mencari dengan bukti-bukti yang ada yang Allah tak tunjuk kepada dia kena jawab benda tu lah. Dan apa judgement Allah dia masuk mana tu, wallahualam, itu kita tinggal kepada Allah. Cumanya perbincangan tu saya suka bawa dalam konteks bagaimana kita melihat benda tu. Dalam konteks ni lah yang ada satu video Syah Kirit. Bila sebut Syah Kirit ni antum kenal ke? Pernah dengar nama tu Syah Kirit? Ke tak pernah? Tak ke? Tak. Dia orang Malaysia, orang Sing ke India macam tu lah. Tapi dia masuk Islam dan menjadi pendakwah. Tapi dia cerita satu benda, dia kata macam ayah dia sebab dia masuk Islam dah dewasa, so ayah dia mati dalam keadaan bukan Islam. Ayah dia mati dalam keadaan bukan Islam. Dan dia kata macam ni, dia kata ayah saya dulu bekerja dengan ramai kolik Muslim, maknanya dia bekerja dengan orang Islam apa semua kan. Tapi dia kata semua orang biarkan je dia mati bukan Islam. Okay? Semua orang Islam ni biarkan je dia mati bukan Islam, tak pernah nak kongsi apa-apa pasal Islam. Dia kata dia akan dakwa sebab dia kata saya sayang ayah dia. Ayah saya lah, maknanya dia sayang ayah dia kan. Dan dia kata kat akhirat nanti dia akan cari semua orang yang kenal ayah dia tu, dan dia akan dakwa depan Allah. Faham tak ayat tu? Now kalau macam tu dan kalau kita bayang kita dalam kasut mereka, dia boleh dakwa tak? Macam contohnya sampai akhirat, ya Allah kan, ni member aku tu dia tak pernah ajak pun. Aku nak dia kena azab sekali kan. So itu penceritaan dia. Dan biasanya kalau orang yang revert ni kadang-kadang dia boleh cerita benda ni lebih fail lah, sebab dia sendiri rasa, maksudnya apa beza bila ada orang datang cerita dan sebagainya dan dia menerima, dan dia tahu ayah dia tak pernah orang cerita kan. Dan maksudnya especially kat Malaysia lah ataupun negara yang majoriti Muslim maksudnya orang Islam tu berlambak, tapi seolahnya macam membiarkan je orang lain ni hantarlah dia biar dia pergi neraka kan. So orang macam tu boleh didakwa lah kan? Boleh didakwa. Dan yang kita risau tu ialah kita ni boleh didakwa kan. Maksudnya
Dia kata, ya Allah kan, dia tu Muslim tapi tak pernah cerita apa-apa pun kat aku, tak pernah ajak pun. So yang bab tu yang kita nak kena risau lah sebenarnya. Of course at the end of the day, sebab macam kita cakap tadi saya buat satu contoh ekstrim yang macam secara zahirnya kita nampak mati syahid apa semua syurga, rupanya tak. Dan ada juga satu ekstrim yang lain kan, yang macam apa, yang orang kata pelacur tu yang dia mari minum dekat anjing tu kan, pernah dengar kisah tu? So secara zahir orang kata macam takkanlah masuk syurga, tapi dia masuk kerana ada amalan dia pula yang tu kan, yang maknanya belas ihsan dia kepada anjing So dalam konteks itu so dia jadi macam kita nak cakap masuk syurga masuk neraka ni memang bukan kerja kita lah. Tapi kerja kita yang concern tu ialah kalau kita sendiri tak pernah share, kita takut kita didakwa di akhirat lah kan. Yang tu yang ni sebab kalau kita kata ada angkat tangan tu soalan ke apa? Nak tanya. Apa tu kalau berkaitan dengan orang yang berdakwah ataupun tak kisahlah kita sendiri yang Islam ni pun, sebab kalau macam anda pun ilmu agama tak ada banyak sangat kan. So let's say kalau anda jumpa dengan anda Muslim, and kalau anda choose to dakwah dia tapi anda mungkin sampaikan perkara yang kemungkinan tak betul ataupun tak berapa tepat, so anda decide untuk tak beritahu, tu pun kira taknya juga ke? Okay. Kira tak akan didakwa macam tu. Kalau kita takut apa yang sampaikan itu salah. Okay, so tu yang satu, of course kita kena risau kalau kita sebar benda yang menyeleweng. Itu memang kita kena elak lah. Sebab kalau kita yang mengajar benda yang menyesatkan, na'udzubillah, tu satu, betul. Cumanya jalan keluar daripada tu ialah kita mencarilah apa yang betul tu kan. Sebab kalau untuk kita jawab untuk diri kita contoh tadi kalau kita membayangkan lah depan Allah, kita kata itulah reason saya kan, itulah reason saya takut ni. Rasanya akan ditanya boleh tak? So selama hidup tu ada cari tak cara macam nak supaya overcome benda tu lah, supaya dah tahulah macam nak cerita tu kan. Itu yang kita kena risau lah. Kalau sebab nak jawab dengan orang satu hal, tapi ni kita nak jawab dengan Allah, dia macam kita tak boleh buat alasan lah. So kalau kita ada masa dan sebagainya, kita tak improve. Tahu kan yang pernah yang orang pernah dengar hadis yang orang dah bunuh 99 orang, lepas tu dia bunuh 100 orang, lepas tu dia pergi pernah ni tu kan. Dan akhirnya dia masuk syurga kan. So point dia kat situ ialah, pengajian besar itu ialah walaupun kita tak sampai lagi, macam orang tu tak sampai lagi ke tempat yang dia nak tuju tu, tapi dia dah bergerak. So insya-Allah itu boleh menjadi orang kata itu boleh jadi penyelamat kita lah. So kalau kita, contohnya lah, kita tahu itu kekurangan kita kan, aku nak cerita tak boleh, dan aku berusaha lah untuk supaya adalah kengkelapan untuk boleh cerita dan sebagainya macam kita cakap tadi. Dan kemungkinan takdirkan Allah mati sebelum kita jadi itu, maknanya macam cerita tadi tu boleh jadi sandaran untuk diselamatkan lah. Yang kita tak nak tu ialah aku bukan tak nak cerita, tapi aku tak tahu nak cerita apa. Lepas tu apa usaha dia masih duduk kat situ kan. So itu yang bahayalah. Maksudnya usahanya kat mana dan sebagainya. Itu satu. Kedua, bila kita cakap kita takut silap atau kita tak tahu nak cakap apa, so kat situ saya suka clarify lah. Kalau kita nak ceritakan anak Muslim, kita nak cerita apa sebenarnya? Sebab ilmu, of course betul untuk mengconvincekan orang biasanya dia memerlukan ilmu dan skill lah. Yang itu akan kamus practice itu satu. Tapi keduanya, yang kita nak share apa sebenarnya kalau kita cakap pasal non-Muslim ni? Adakah sebab yang ilmu yang complicated dalam Islam ni ilmu apa sebenarnya? Adakah kita terbayang macam fiqh ke? Faham ke? Sebab yang kita nak sampaikan kepada orang bukan tu kan? Betul tak? Akidah. Dia benda yang core tu je. Dan sebab tu yang jadi persoalan, kalau kita rasa susah tu kat mana? Apa bendanya? Kalau kita cakap susah nak convince, itu mungkin. Sebab mungkin dia pernah dengar macam-macam dan kita nak menjawab yang macam-macam tu yang pelik kan. Macam dia, tapi orang kata Islam ni suka bunuh orang. Tu dia dah jadi pelik yang kita terpaksa berhadapan dengan isu yang tu memang tak, dia memerlukan pelatihan lah macam mana nak deal dengan, sebab orang dah tohmah macam-macam. Tapi kalau kita dah cerita core Islam tu, kita percaya kepada Allah, maksudnya kita percaya ada Tuhan yang mencipta manusia ni, mencipta dunia, dan kita yakin Islam lah dan Nabi Muhammad dan semua Nabi-Nabi itulah yang diutuskan, dan Islam ni lah, Quran ni lah. Maksudnya point dia itu je sebenarnya. Dia bukan maksudnya
apa dalil wajib puasa apa yang tu itu kemudian kan, itu dah masuk Islam baru boleh ceritalah. Tapi nak katanya core-nya akidah yang asas tu je sebenarnya. Faham? So dia tak memerlukan, dia by right kalau kita tahu kenapa kita Islam, itu je lah cerita dia. Yang maknanya yang core yang perlu diceritakan. Sebab kalau kita tengok Nabi Muhammad SAW yang berdakwah 13 tahun tu, dia cerita apa? Kalau saya tanya tu Nabi Muhammad SAW 13 tahun dan Abu Bakar kan, dia ajak Uthman, dia ajak Abdurrahman bin Auf, yang kawan-kawan dia lain, dia ajak untuk masuk Islam. Apa yang dia cerita Sedangkan yang kita kata complicated tu semua surah Al-Baqarah tak turun lagi apa pun. Dia cerita apa? Dia cerita fokuskan kepada akidah, kepercayaan. Dia cerita macam syurga neraka semua tu kan. Macam ayat makiyah tu kan, cerita pasal syurga neraka. So pasal akidah lah dulu difokuskan. So itu je pun yang dah turun kan? So itu dan surah-surah ni juga apa yang kita tengah tadabbur ni. Maknanya surah-surah pendek ni mostly. Maknanya surah-surah yang cerita tentang hakikat. Ada of course kita tak habis lagi cover surah yang Allah tekankan tentang hakikat dunia ni sementara, penciptaan dia kan. Tapi itulah bendanya. Menjawab kan, ni mungkin of course kalau kita nak kupas setiap satu so exactly apa yang kita kena cover, mungkin kena ada sesi dia lah. Tapi secara umumnya satu, tanggungjawab kita tu tanggungjawab lah. Keduanya, core yang nak diceritakan tu mainly akidah tu lah kan. Maksudnya kalau orang kata step by step dia, kalau dia tak percaya ada Tuhan, okey, macam mana kita nak buktikan ataupun secara rasional macam mana nak bagi dia convince memang dunia ni ada pencipta. Kedua, kalau dia dah memang ada pencipta, biasanya kalau kita cakap dengan Kristian, dia dah tahu, dia dah yakin ada pencipta. So macam mana nak convince Quran ni lah yang sebenarnya daripada Allah, bukan Bible contohnya kan. Of course kalau kita cakap bukan Bible tu memerlukan ilmu yang panjang lah. Tapi macam apa yang convince kita Quran ni memang betul daripada Allah. So kalau kita pun entah kenapa memang kita kena belajar sikit lah. So tu jawapan untuk malam ni lah, untuk tempoh malam ni. Of course boleh raise balik soalan tu insyaAllah. Saya rasa dalam konteks, sebab kita akan bincang sebenarnya benda ni dalam konteks yang lebih tersusun, sebab dia akan ada tema sendiri kan. Maksudnya apa yang sepatutnya dia cerita dan semua itu. Ataupun kalau siapa yang sempat pergi program-program macam Hidayah Center yang memang specialist untuk, sebab dia orang memang sentiasa on daily basis, on weekly basis memang berdakwah kepada non-Muslim dan kalau siapa yang duduk Gombak ni, rasanya kalau dekat ni kan, kat Melawati ada yang kalau pejabat Ikram Melawati tu yang dekat bawah tu rasanya, sebab dia banyak buat kelas mu'allaf apa seperti tu. So memang kalau nak jenguk-jenguk pun boleh kan, macam mana, apa yang dia cerita kepada non-Muslim, dan orang baru masuk Islam pula apa yang dia cerita. So daripada basic dan sebagainya. So tu benda-benda yang real yang boleh kita ambil tahu lah kot untuk improve. Kalau dalam konteks yang Farouk tanya tadi, macam mana kita nak elak kita cerita ni. Dan memang betul orang Islam dia jangan, okey, ni satu prinsip sebagai penutup untuk alam ni. Kalau orang tanya kita benda yang kita tak tahu, sepatutnya kita jawab apa? Faham soalan? Macam mana tu? Tak. Kalau ada orang tanya macam yelah, nak Muslim atau Muslim yang tak tahu, dia tanya kita satu soalan yang kita tak tahu jawapan dia, sepatutnya kita jawab apa? Wallahualam. Jangan jawab macam tu. Dah. Dia orang tak tahu apa maksud wallahualam. Allah yang Maha mengetahui. So sepatutnya prinsip kita cakap kita tak tahu lah. Dan mungkin kita kata, tapi nanti aku akan cari, nanti aku cerita balik. Kita tidak diajar untuk mereka-reka menggoreng kalau kita tak tahu. Sebab Nabi SAW pun ada kan event yang macam ada orang tanya dan Nabi tak tahu, dan Nabi perlu tunggu wahyu untuk jawab. Nabi cakap macam tu lah, tunggu nanti bila ada wahyu aku beritahu. So kita tak diajar untuk sebab kebanyakan kita ni jenis yang segan nak cakap tak tahu. So mulalah merepek mereka cerita, yang tu bahaya. Kita tidak diajar itu. So kalau ada benda macam yang tu aku tak tahu, straightforward je. Of course, tapi aku akan aku akan tanya ustaz aku ke apa, untuk nanti bila aku dah tahu aku boleh cerita balik. So kita punya ni straightforward je sebenarnya. Sebab Nabi SAW pun ajar kita begitu. Nabi SAW pun dia tak mereka macam alamak orang tanya segan lah aku tak tahu jawapan. Dia Nabi SAW tak pernah macam tu, tak pernah goreng apa benda.
Kalau tak tahu, Nabi tunggu wahyu, tak apa, nanti bila dah ada wahyu aku cerita balik. So kita pun begitulah. So sepatutnya disiplin kita, maknanya sepatutnya orang boleh respect lah bila kita kata betul. Kita jenis tak memandai-mandai. Kalau benda kita tahu, kita boleh cerita. Benda tak tahu, okay, aku simpan dulu soalan tu, nanti aku dah tahu, aku cerita balik. So begitu je lah sebenarnya. So bila kalau kita ada disiplin macam tu, sepatutnya tak adalah jadi isu kita menjawab benda yang merepek kan, ataupun tahu bukan. Wallahu a'lam. Tapi benda tu kena dilatih kot, sebab saya perasan kebanyakan kita ni jenis yang, ataupun kebanyakan orang Islam lah, termasuk ustaz-ustaz, kadang-kadang benda dia tak tahu pun dia pergi goreng juga. So tu bahaya. Wallahu a'lam. Okey, dah nak pukul 12 dah dulu kan. Okey, insya-Allah panjang cerita hari ni. Insya-Allah kita akan sambung dalam sesi-sesi akan datang. Insya-Allah. Okay, so insya-Allah of course kita harapkan kita stay ikhlas lah di awal tadi sampai sekarang, dan Allah terima, dan malaikat pencatat semua setiap saat yang kita spend, kita bincang ni sebagai usaha kita untuk betul-betul memahami agama Allah ni insya-Allah, dan diganjari dengan syurga insya-Allah. So kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Jazakallah khair.